Wow. Itu memang power punya emotional preparation. Kalau yang keluar, punya cicak tu, you are in trouble. Not only you are in trouble, that baby in the uterus tu pun in trouble. Sebab kalau kita bersedia, this is a planned, intended and wanted pregnancy. Kalau bunyi cicak tu ataupun nangis, denial, tengok urine tu positif kan, 2 stelit tu, rasa silap kot strip ni, buang, tunggu lagi seminggu period tak datang-datang, check lagi strongly positif. Denial tu, that baby, that janin yang tengah berkembang itu unplanned, unintended. Tapi sebab kita ni yang demand, wanted lah. This is unplanned, doktor, but wanted lah. Nak wantednya tu macam bayangkan kalau kita menjadi bayi yang sedang berkembang itu. You are unplanned, unintended, unwanted. The first one, baru 6 minggu, 7 minggu dah jumpa doktor. Kita buat ultrasound, dah nampak heartbeat tu, kembali seronok lah. Kadang over pula. Look like you, darling, kepala otak you. Tak nampak lagi, so saya kata, minta maaf saya pun sendiri tak nampak lagi mana kepala, mana badan. Cannot be looking like you. Itu over sangatlah kan. Kita suruh balik lah lepas ni, after 6 weeks I'll see you. 6 weeks? Marah kita. Bukankah next week I kena tengok you? Banyak cantik nak tengok tiap minggu. Sikit-sikit scan. Dapat je scan, hantar ke FB. Orang ni baru urine pregnancy test positif, dah tukar status mother to be. Korang itu sebab your life is very stressful because you tell people everything about yourself. Tiba-tiba anak tu gugur ke apa, tu yang tak tahu nak cakap apa kat orang. You dah bagi tahu 6 juta, 6 bilion orang tentang what is happening to you. Anyway, anak kedua belum sedia lagi. Dr. Halina dah suruh dah. Puan ni jarak kelahiran nak berapa tahun? 3-4 tahun doktor. Anak nak berapa ramai? Kita ke pula yang tentu semua ketentuan Tuhan. 11 lah. Wah, kemain lagi So, 3-4 tahun tu macam mana tu, puan? Rahim kita tak ikut mulut kita ni. Dia kata tak apa doktor, kita pandai-pandai lah. Ni yang pandai-pandai lah, minta maaf dia kata. I know you think you are smart, but boleh tak rendahkan sikit ego tu untuk mengatakan pada diri you do not know much. Okay? Googling, bagi tanya pakcik Google tu aja, it's not enough to make good decision. Okay? So bila doktor kata kalau nak 3-4 tahun, you really have to make sure you boleh suppress your ovulation tu, so please listen to us lah. Sebabnya nanti bila mengandung yang accidental, sebab none of kita punya baby should be by chance. They are not supposed to be accidentally here. They should be by choice, planned, intended and wanted. Bukannya by chance, unplanned, unintended, unwanted. Okay? Ada tidaknya. Yang kedua, datang jumpa saya dah 24 minggu baru datang. Baby dah gerak dah. Dulu 24 minggu tu dah jumpa doktor 4 kali tau. And you want your second child to be like the first one? You must be kidding. Look at how you treat that pregnancy. Ni, marah dah ni. On behalf of all the children that is going to come in the future, I'm talking on their behalf. You parents, decide. No more accidental. Because you are so irresponsible to be like that. So family planning bukannya konspirasi Yahudi mengurangkan umat Islam. Come on lah. Takkan semuanya konspirasi kot. Family planning is about wanting to be pregnant, planning to have the baby and want the baby. So, family planning is a part of responsible parenthood, period. You want to challenge me? Challenge me. Keluar kah? Okeylah. Yang kelima ni mesti ada sokongan sosial. Sokongan sosial ni penting dan kelapangan masa. Yang ni saya selalu kata cukup-cukup lah yang PJJ ni, perkahwinan jarak jauh ni. Kalau kahwin, duduklah sekali. One of you has to make the sacrifice.
It doesn't have to be the mother all the time. Dads, please sometimes make the sacrifice lah. So yang ni memang kita kena fikirkan. Kalau tengok maratib amal kita, kita memang bertingkat-tingkat, takkan nak jadi fardil muslim tak habis-habis. Pusing-pusing, individu Islam, kena naik tangga tu. Tengok juga lah Prof, ada orang sekali boleh doa tu. Dan seterusnya kepada yang paling tinggi. Keluarga adalah batu-bata asas pembinaan masyarakat. Kalau analoginya, metafornya, each family is a brick in society building. The family is the cornerstone of our society. Kalau tengok arch ni, dia stone yang ke atas tu. If the family were a fruit, kenapa tu? Were. Kenapa tak if the family was a fruit? Ni mana English major kat sini ada? This is a hypothetical sentence. Of course a family is not a fruit. So, if the family were a fruit, it would be an orange, a circle of sections, held together but separately, each segment distinct. But the taste will be the same. If you are a sour family, all the segment will be sour. If a very nice, juicy, sweet fruit, then insyaAllah. Well, keluarga kita sekarang tengok pembentukan keluarga sebenarnya ada 16.7% daripada bancian 3 tahun lepas rakyat Malaysia berumur 25 tahun ke atas yang tak pernah berkahwin, status bujang. Ramai ni, 2.5 million. Where are they? Dan kita ingat semuanya perempuan ni, ramainya perempuan. Hello, 60.4% tu lelaki. Kat mana dia orang ni? Mana menyorok ni? Well, 40% dia wanita, tapi 60% orang lelaki yang sepatutnya berkahwin tak berkahwin. Dan bila tengok trend umur, memanglah wanita akan makin lama makin meningkatlah usia dia. Dulu-dulu mungkin umur 20 tu dah cukup lambat lah nak kahwin tu kan, Andartu dah apa lagi Andalusia, apa lagi semua nama ada. Dan orang lelaki pun agaknya baik 24, 25 tu yang kira bujang kelajak lah. Sekarang ni kalau you nak kahwin umur 30 pun itu umur yang ni. Sebab apa mak kata nanti dulu, tunggu dulu dapat masters, PhD, beli rumah sebiji, kereta satu, lepas tu sempat hantar mak pergi holiday kat Gold Coast sekali. Kalau tak Korea. Bila anak tu nak kahwin? Umur 30. And they are sexually mature daripada zaman dia puberty, masa umur 11-12 tahun. Kita ni tu yang buatkan banyak sangat perkahwin zina dan hubungan seks di luar nikah ni. Apa masalah utama yang tak kahwin ni? Kita tengok lelaki 45% kata masalah dia keuangan tu. 60% yang tak kahwin tu masalah dia masalah keuangan. Orang perempuan tak ada calon sesuai. Tapi saya rasa ada kaitan kat situlah. Wanita tu tengok calon tu ada fulus baru boleh lulus. Kan? Jadi kalau tak ada fulus, tu yang ada masalah tu. Jadi saya rasa ni lah mungkin kalau kita put some perspective right, agaknya bolehlah kita matchkan lagi ni Perceraian, tengoklah beribu-ribu dah sekarang ni. Ni dia naik gradually but surely. Ini kalau bisnes tu bagus tu. Tapi ni bukan bisnes. Saya minta maaf kepada tuan-tuan perempuan yang salah satu daripada statistik ni, minta maaf, tapi inilah yang berlaku untuk mengukur keutuhan keluarga kita. 19% daripada keluarga Muslim di Malaysia ni bercerai setiap tahun. Dulu tak saya 2005 saya 15%, 15.8 ke macam tu. Sekarang dah naik 19%. So setiap bulan lebih kurang 2,280 perceraian setiap bulan. Di mana dia perkahwinan yang cerai ni? This is the 5 tahun ke bawah. Itu 1/3 daripada perceraian dalam statistik JAKIM adalah usia perkahwinan yang muda. Ketika ni anak baru, seorang dua dan kecil-kecil budaknya. Tapi agaknya dia bukan kebetulan tu. Hari ni kalau kita tanya kenapa nak bekerja, kita doktor orang perempuan mesti kerja doktor. Nak kena menyara diri. Manalah tahu kan kahwin 5 tahun dia cerai. Dia dah pasal niat dah 5 tahun je cerai. Jadi memang cerai. Sebabnya dalam 5 tahun ni perkahwinan, mana-mana je perkahwinan akan berada pada tahap either you make it or you break it. 5 tahun. Katalah tak tahan, dah bercerai. Anak seorang ikut mak, ikut seorang bapak. Muda lagi ni.
baru 30, awal 30-an, dan kahwin lain pula. Cukup 5 tahun, cerai lagi. So ini dia yang akan ya, dan ada lagi seorang 2 anak ketika tu ya, kita akan menjadi satu masyarakat yang ya begitu orang kata ya kencam ya dia punya ragam dia kan. Kalau selepas itu yang 27% lagi daripada statistik perceraian itu adalah pada usia 6 ke 10 tahun. Rupanya kalau belum mencecah 10 tahun ke atas tu, you are not safe. Siapa sini yang masih pada tahap bahaya ni? Angkat tangan. Less than 10 years of marriage, angkat tangan. Ada yang tak nak angkat dia? Tak apa. Okay, so you know where you are. Yeah? Okay. 70% daripada perceraian disebabkan orang ketiga. Dan 80% orang ketiga tu adalah rakan sekerja. Itulah orang perempuan keluar kerja. Kalau dulu-dulu orang perempuan tak keluar kerja, yang selalu main kayu tiga ni orang lelaki lah. Kalau orang perempuan nak juga bermain kayu tiga, pasangan zina dia tu adalah tukang paip yang datang rumah tu, postman, macam tu. Ya? Agaknya mamak jual roti ke. Sebab dia tak keluar. Hari ni kita keluar sambung dengan suami kita. We spend more time at work dengan suami orang daripada dengan suami kita sendiri. Suami kita pun spend most of his time during the day dengan isteri orang daripada dengan isteri dia sendiri. Betul tak? Kecuali yang memang kerja ya, kerja satu pejabat lah. Itu pun tak larat dah, bila lah nak tukar. Kan dia kat rumah pun muka ni, kat tempat kerja pun muka ni gitu kan. So kita memang patut menyediakan satu perisai ya, supaya rumah tangga kita ni kalis semua ni. Nah, selalu sangat kita kata dia jatuh cinta dengan kawan sekerja dia. Look, there must be something extremely wrong with the relationship untuk membolehkan orang ketiga masuk. Hello, ni time to wake up. Kalau misalnya sampai ada isu orang ketiga dalam rumah tangga kita, tolonglah ya, buatlah satu refleksi dan muhasabah diri. There must be something extremely wrong or not so right about the relationship hingga kan orang ketiga, keempat, kelima ni boleh masuk. Tak kira lah siapa orang ketiga tu. It might not be ya, seorang pasangan yang suami kita suka ke, boleh jadi mak mentua kita, yang boleh jadi orang lain. Tetapi rumah tangga itu ya, hubungan itu tidak cukup kukuh untuk ya menepis semua ujian ini. Jadi masuklah orang ketiga. Bila dah masuk orang ketiga tu, dia dah susah lah. Bro, apa yang betina tu ada yang I tak ada? Macam tu. Dia start betina tu. Ya? Saya sebelum tidur pun saya mesti tengok tu handphone suami saya. Itu saya punya tugas baru. Lepas tu saya tengok je. Bro, buat macam tu juga kan? Tak? Doktor ya. Ustaz tu bukan boleh percaya. Ya? Aneh pula dia gipehnya aku. Puan jumpa apa dalam handphone dia tu? Tapi orang lelaki ni doktor, dia delete semua. Memang orang lelaki ni auto delete. Dia dah baca, dia dah tahu, dia delete. Kita auto save. Tengok handphone kita ya, sebulan lepas pun ada lagi message. Selagi tak penuh lah storage tu, itu kita. Daripada tengok handphone dia, baik tengok purse dia lah, wallet dia. Ada duit ke tidak? Ya? Kalau tak, kita masuklah sekeping 2, sedekah sikit lah. Sebenarnya sedekah kepada suami dan keluarga itu, perempuan, jauh lebih besar pahalanya daripada bersedekah kat tempat lain. Ni suami mesti seronok ni. Okay. Ada hadisnya tu, tapi tak pergi tegur ya. Perceraian banyaklah ya, Melayu, Cina, India ni ada semuanya. Tapi antaranya ya, kalau misalnya campur tangan mentua ni 2004 punya. Saya tak tahu yang kita due untuk 2014 punya ni next year ya. Tapi untuk orang India mungkin kerana mereka duduk dengan mertua ya, itu antara masalahnya. Tapi orang Melayu ni tak ada persefahaman. Hari tu cinta macam nak rak, tiba-tiba irreconcilable differences. Ya, tak ada persefahaman ya. Curang dan dimadukan dan seterusnya. Jurang antara keluarga. Yang ni nak kena spend masa sikit. Kita bukan nak kategorikan manusia ni ya, tetapi sebenarnya ya, kita ini banyak dipengaruhi oleh apa yang berlaku di sekitaran kita. Maka generasi itu basically ya, yang lahir sebelum tahun 60-an itu ya adalah baby boomers ya. Banyakkan mungkin mak kita ataupun nenek itu ya. Yang 60 ke atas tu
hingga ke akhir tahun 70-an atau awal 80-an, kita panggil Generation X. Aku rasa macam Mutant X ya. Saya lahir tahun ni, 66 ya. Dan selepas itu dipanggil Gen Y. Gen Y not punya juga ya. Duk tanya why not ya. Yang ini lahir daripada awal 80-an hingga 90-an pertengahan. Selepas daripada itu kita panggil Gen Z. Habis Gen Z, Gen Alpha. Sebabnya dia habis dah ABC sampai Z, sekarang kena pakai Greek pula ya. Alpha, Beta, Theta ya. Now Gen Y ni, siapa kat sini yang masuk generasi ni? Angkat tangan. Gen Y. Okey. Right ya. Ini antara karakteristik dia. No, saya bukannya nak generation bashing kat sini, tak. Yeah, but this is, we need to know what is happening and what makes us the way we think sekarang ni. This Gen Y continually connected, speak their own language. Of course, kalau masuklah you all punya short form masuk dalam kertas biasa tu, merabankan minat baca. Yang Gen X ni kan. Skeptical of authority. Cakap aja lah apa kalau datang daripada authority tu memang sanggah je. Immunization kena ikut ni, langsung tak nak ikut. Macam tu lah contohnya. Influenced by peers, peers have a lot of influence here. Seek recognition and fame, and that's how Facebook and social networking comes into picture. You really want people to know. You really have no tak ada problem lah nak share and to be recognized. Masuk apa-apa update, nak tengok apa yang orang respon. Kalau hari ni kalau lapar pun kau bagi tahu satu dunia. Lapar makan lah. Makan apa tunjuk. Kalau ikut adab kita, kalau tunjuk tu maknanya kita nak share. Ini tak kau share je makan sedap tu, bagi kita yang lain ni meleleh helio, tak boleh tau. Dia ada nampak gambar je kan, tak ada bau, tak ada rasa. Kalau nak, hantar sekali semua. Embrace a variety of subculture. Sekarang ni you all ni apa culture ni? Melayu tidak, Cina tidak, India tidak. You have your own culture. Dah tak tahu dah peribahasa Melayu ni. Pasal rasa macam apa benda tu? Tak faham. Okay. Now, you have your your information comes very quickly. Easily bored. Itu memang ni siapa yang tengah tengok tengah jawab email ke, tengah tweet ke, boleh tak hantar salam Dr. Hari lagi salam lepas tu tunggu sekejap je nak habis sikit lagi ni and you are very expressive and digitally creative, insyaAllah. Gen Z, these are the generation yang kat sekolah sekarang, sekolah rendah, sekolah menengah 23 million strong and growing. These are true digital natives. Diorang memang tak tahu langsung zaman yang tak ada komputer tu. Diorang lahir-lahir tu dia dah get connected. They are multitasker and diorang memang tak ada problem recognition ni, sebab mak dengan ayah dengan abang ni semua masa dia dapat hadiah, dia baru hari ni pergi tadika, lukisan dia ya Allah teruk betul, tapi letak dekat peti sejuk tu berbulan-bulan kat situ proud of that, frame lagi this is what we call the trophy kids. Dia memang semua yang dia buat tu semua orang applause lah. Ini yang masa tadi kan, masa anak saya dah masuk sekolah macam ni, masa Syifa dulu, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dapat hadiah. Yang lain tak ada, tak payah. Yang rasa macam ni, jangan, tak boleh. Semua dapat hadiah. Kita kena bagi achievement. Dia masuk participate walaupun dia last kali sampai, itu adalah dia punya penglibatan. So macam tu Now, education trend of Gen Z ni this group memang lebih homeschooling dan ada banyak yang ni, saya mungkin tak sempat nak go into detail, tapi sebenarnya saya tak tahu sampai berapa lama lagi kita tak bagi bawa handphone ke sekolah tu. Sebabnya eventually you have to allow them to bring their tabs and handphone to school. Cikgu minta maaf cikgu-cikgunya semua datang daripada Jurassic Park minta maaf. Jadinya tak boleh bawa tu, tak boleh bawa ni. Yelah cikgu betul lah, tapi saya tak tahu berapa lama kita boleh resist yang itu. Rather than looking at the handphone and tablet as your enemy, that is actually your allies. You can actually do a lot of interactive learning through that. Tak tahu lah nanti kita bincang lagi. So inilah cerita-cerita ni, saya suka yang ni. It's been a typical day. I Skype the grandkids, Twitter a new recipe, Facebook my daughter. Macam tu dah bahasa kita sekarang. I googled. Ini dia, Andy, how have you been?
your mom and I are fine, we miss you. Please sign off your computer and come down for something to eat. Kalau rumah tu. Yang ni macam anak saya Syamil lah. Why did they read their text on this thing? Mana ada teks lah. Boleh saya cakap kat dia, dulu satu kampung, satu je telefon. Dekat tepi balai raya, sebelah padang bola. Termenung saja. Habis kalau nak tanya kawan homework matematik muka surat berapa, macam mana? Baru saya perasan, sekarang ni, budak-budak ni, itu guna telefon dia. Dulu-dulu, manalah balik rumah tu tak jumpa lah dah. So this is the revolution. Gen Alpha. Gen Alpha angkat tangan. Mak bapak dia angkat tangan. Memang mesti ada ni lah. Gen Alpha ni 2005 onwards. These are the generation who lives and sleep and eat and do everything on the iPad. Tidur atas iPad ni. Mak dia punya malas nak jaga bagi iPad. Hari tu saya jumpa dua orang, seorang 3 tahun, 4 tahun budak lelaki. Tuan main iPad tu. Mak ayah ada kat sana. Dia kata, hai, dia orang ni kalau dapat iPad kita, kita tak ada can lah ya. Doktor ni iPad dia orang. iPad dia orang. Dulu masa first kali ada iPad tu, main sama bawa balik langsung tak boleh nak pegang lah jam 2 tu. Lepas tu bergaduh doktor, so I beli I punya, bagi dia. Lama-lama kami pula tak boleh nak ni, so senang-senang cerita, kita belikan dia punya, kita. Look, I'm not impressed by how many iPad you can afford to buy, okay? You can buy 10 all you want. But I am so worried and so unimpressed with these parents. Sebab you tak ada skill ya, nak kata no to a 3 and 4-year-old. Apa punya parents ni? Takkan budak 3-4 tahun you tak boleh nak kata no. This is mine. Ini masa Umi nak pakai, Umi pakai. You sit there. Oh, dia berguling-guling. Berguling lah. Ni tak nak dia bising. Tapi nanti kalau boleh sempat you kat cari sendiri. There are a lot of research now coming up about children yang you expose too early on this thing. They might look very smart lah but they hardly have any eye contact dengan you. Kalau you nak cakap, you kena masuk kat hangout tu, baru dia tengok you kat situ. Apa cerita? Now ciri-ciri Gen Alpha. Okay, dengar ni, I'm gonna spend a few minutes on this. Dia punya ibu bapa yang berkahwin lewat. Dan kebanyakan ibu bapanya mempunyai kuasa membeli yang tinggi. Bukan kaya sangat, tapi tadilah boleh beli iPad. Saiz keluarga memang kecil. Sebab adik-beradik memanglah mak kahwin umur 30, 32 baru dapat anak. Takkan kau nak ada 8 macam mak kita, nenek kita dulu. Okay. Ni yang nombor 3 ni. Datuk dengan nenek dia macam aku ni. We are highly educated, high purchasing power. We are, kalau kita sendiri kata tak payah, mama tak nak belikan, kita tengok esok, alah, nenek bok ni dah belikan. So please, para nenek yang ada dan bakal-bakal nenek, you have to restrain from interfering with how your children is going to raise their children. I do not know how you're going to do that lah. Kang, kalau anak kita, cucu kita pun tahu Kang, mak dia, bapa dia tak bagi, dia tweet kita. Nenek dia dapat je, terus beli. Come on lah, you have to stop doing that. Kita dulu agaknya will get in trouble kalau mak bapak kita dulu kacau kita macam tu, tahu? Terdiam. Now this is the most materially supplied generation ever. McCrindle research. McCrindle is in Australia. Banyak research juga on Gen Alpha. Dia kata this is the most materially supplied generation, but we do not know dari sudut content dia macam mana. Membesar dengan kemajuan teknologi, tapi sayangnya fokus kepada hiburan dan keseronokan. It's mainly that. Bukan tak? All the games ni semua tu tentang hiburan, keseronokan. And dia akan masuk sekolah formal pada usia yang lebih muda dan menghabiskan. Ada lagi research menunjukkan this is going to be the most homeschool generation. Sebab apa? Mak ayah dia tak percaya dengan sistem pendidikan negara tu, maka dia sekolahkanlah sendiri. I'm talking about homeschooling ni. Kalau you boleh nak buat homeschool, we have to have a proper structured system of homeschooling. Bukan anybody boleh homeschool anak dia sendiri. Kalau kat US ni memang ada structure tu. Dia memang kena tengok siapa yang akan mengajar dekat rumah tu. Every 3 months there will be a visit daripada wazir nazir pendidikan dekat distrik tu. Ini jangan homeschool sebab you tahu you pandai benar
So yang ni ya, siapa yang nak homeschool anak-anak, saya harap you all will fight supaya it is within the system of kita punya sistem pendidikan yang dikawal selia dengan baik. Okay. Ni yang best ni. Gen Y parents pula. Okay. Yang tadi tu Gen Alpha, mak bapak budak ni Gen Y. Kita ni sibuklah cakap Gen Y ni macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Tahu-tahu dia orang ni dah beranak. They have 13 million babies dah in between the Gen Y tu. So, Gen Y moms are well-rounded mother, multitasker, spend a lot of time online. Dulu dia shopping baju dia kat Zalora, sekarang ni dia shopping baju anak dia pun dekat online juga. And ni yang saya bilang, baby is an add-on je to all the tasks. Husband pun macam tu sorry you're just things to do today. Masuk dalam tu. Now in other words, kalau you memang kerja, lepas tu you kahwin, you are not expecting any changes to your working schedule. You still nak pergi spa, you still nak pergi tengok wayang dengan kawan-kawan, you still nak, have your own life. Amat susah you nak sacrifice benda tu. No, I'm not talking about mungkin you all tak, tapi as a general macam tu. And you can do this. Tadi tu nenek tadi kan, nenek yang ni, yang ni. Dia menyebut ni. Okey mama, I nak pergi makan-makan sat dengan kawan lah. Tolong jagakan baby saya. Oh, nenek dia okey nak jaga. So you will have time. Now, agak sukar untuk macam generasi kami yang dulu, kita mungkin we will actually just leave everything untuk pay attention to our family. Saya rasa dalam bilik ni mungkin lebih ramai yang would rather quit job untuk jaga anak daripada teruskan. Tapi I know you know, kat luar sana dia tak macam tu. And they don't come to this kind of seminar. Okay. Now on the other hand, Gen Y father pula, they are more committed to parenting. Applause. Okay. This is something very positive. And of course, Gen Y couple ni, they have more mutual respect and fair distribution of duties and responsibilities. Expectation of Gen Y to their children. Well, this is something nice to study. Siapa yang dalam ni researchers, we can look into this. Gen Y mothers are no longer stopping their lives to have children. They are simply bringing children into their already busy lives. Tu, mesti dalam pantang ni. Boring loh tu dalam pantang ni. I kan, tapi satu, I boleh update my Facebook. Anak yang senyum, I masukkan. Anak yang menangis, I masukkan. Tak ada kerja lain, tak buat. So Gen Y mom ni ada banyak Siapa yang banyak sangat study you all ni is the business sector. Because they want to sell something to you all, so they have to really know your profile. Gen Y fathers, young generation Y fathers are cutting back on working hours, apparently to spend more time with their children and in leisure pursuit. Yang ini kita pula pening balik. Sikit-sikit nak cuti. Anak wife I nak pergi antenatal, okey tak? Tapi rupanya pergi tiap kali pergi, dia kata 2 hours sampai ke petang. I have to give support to my wife. Dah pula macam tu. Aku jadi ketua jabatan ni pening kepala. Bagus tu cuma-cumanya kadang-kadang tu dia jadi kerja dia pula dia tak berapa fokus pula duduk dengan anak, dengan mentua, dengan tu semua ni. Now, Gen Y dads put family first. So Gen Y dads, we salute you. Happy Father's Day. Saya cari-cari banyak-banyak tu, saya sini yang paling elok sini. One night, a father overheard his son's prayer. Dear God, please make me the kind of a man that my daddy is. Later that night, the father prayed, Dear God, please make me into the man my son wants me to be. I think that's a very sweet doa kan Ini kalau anak-anak kita memang kita didik macam tu mula-mulanya. So beautiful sebenarnya hubungan antara bapa dan cumanya saya nak timbulkan satu sekarang satu lagi. For the single and available, don't marry a man unless you be proud to have a son just like him. Faham ke? Kalau nak cari suami ni, cari orang lelaki yang kalaulah kita mak dia, kita will be proud of him. So you kena baiklah dengan mak mentua that's the basic principle lah. Kat sini sekarang. Now, breadwinner, mom or dad? Siapa yang bawa balik
the fatter paycheck tu. The richer sex, she makes more. Kata ramai antara kita hari ni. Sebabnya